Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam sentiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah sama-sama dalam hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, yaitu hidayah Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya teringin untuk mengulas satu isu berkenaan dengan diskusi saya dengan seseorang yang ketika itu berbincang pasal kepentingan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum makruh. Sebenarnya isu itu bermula ketika seorang itu menjadi imam di suatu masjid dan ada seorang yang memakai pelitup muka ataupun mask, dan dia kata buka pelitup muka tu sebab itu adalah tidak sah. Selepas solat, saya pun mendatangi orang tersebut dan bertanya apa maksud daripada perkataannya. Anta kata tidak sah solat dengan memakai pelitup muka. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughaddiya rajula fahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menutup mulut dia ketika solat. Disitulah saya memberikan komentar sedikit berkenaan dengan apa yang diberikan orang tersebut. Saya pun mengatakan hukum ini sebenarnya terpulang kepada dua perkara atau dua hukum fiqh. Yang pertama sekali adalah ianya hukum makruh. Hukum makruh ni bermakna larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak sampai pada darjat yang haram. Ini satu pendapat di antara pendapat ulama. Sebab kalau kita nak mengkaji hukum berkenaan dengan makruh ni, sebab dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang apabila menguap untuk membiarkan mulut dia terbuka. Di situlah ada timbul satu soalan. Macam mana cara untuk gabungkan antara dua isu atau dua permasalahan? Larangan untuk menutup muka semasa solat dan larangan untuk membuka mulut ketika menguap. Dan sekarang soalan, apabila solat, apa hukum menutup mulut apabila orang menguap dalam solat? Sebab Nabi SAW melarang benda tu. Di situlah setengah ulama yang mengatakan pendapat itu ialah makruh, tidak sampai pada darjat haram, kerana ada keadaan apabila ada hajat atau keperluan di dalam menutup muka, ditutup mulut ketika solat, maka di situlah hukum dia tidak sampai pada haram. Lagipun berkenaan dengan hadis tu, walaupun ada seorang sahabat yang tidak memberi dan tidak mengizinkan ada seorang yang solat dengan menutup muka atau menutup mulut ketika solat, itu berkenaan dengan talathum. At-talathum ni ialah pakaian serban yang dipakai oleh orang-orang Arab dan dia tutup muka, kepala dia sekali, dan yang terbuka hanyalah mata dua. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perkara tu, benda tu. At-talathum adalah suatu kebiasaan orang Arab yang sampai terbawa ketika solat. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Sekarang hukum pelitup muka, mask tengah solat, apabila hajat memerlukan untuk melakukan hal tersebut, untuk berbuat seperti itu, contoh ada orang sakit
dia terbersin-bersin, boleh makruh. Ini pendapat yang pertama. Sekarang, andai kata hukum menutup muka itu ialah haram semasa solat, itu tidak membatalkan solat dan tidak menjadi syarat sahnya solat. Andai kata dia haram, maka dia tidak wajib mengulang solat dia, tetapi dia berdosa. Ini hukum kedua apabila kata haram. Sekarang persoalannya, kita kadang-kala menyangka bahawa segala sesuatu ini berkenaan dengan hukum makruh, hukum sunnah ini, kita kembalikan semua kepada dalil-dalil kewajipan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, dalam hadis tu, sebelum hadis tu, ada naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadal fi salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadal dalam solat. As-sadal, kalau kata, jangan mengambil penafsiran ulama, jangan mengambil kata-kata ulama berkenaan tu. Apa yang dimaksud sadal dalam solat? Larangan Nabi SAW dengan melarang untuk berbuat sadal di tengah solat itu ialah satu perkataan yang memerlukan kepada tafsir ulama, bahkan khilaf ulama dalam tafsiran berkenaan dengan sadal. Ada yang kata sadal itu ialah melepas tangan ketika solat. Ada yang kata sadal itu ialah apabila mengeluarkan tangan, tidak memasukkannya dalam baju, atau contoh biasa orang Arab tu dia pakai baju bish, ataupun baju yang kita kenal dengan baju coat yang besar tu bagi orang Arab. Biasa dia tidak masukkan tangan dia ke dalam lengan bish tersebut. Di situ Nabi SAW melarang menurut satu tafsiran ulama, dan tafsiran yang lain kepada as-sadal melepas tangan dalam solat. Ada lagi setengah pendapat yang kata sadal dalam solat ialah melabuhkan pakaian di bawah buku lali semasa solat. Mana yang rajih? Ini perlu kepada penjelasan ulama. Dari khilaf-khilaf seperti ini, tidaklah munasabah apabila kita membawa semua dalil-dalil kewajipan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyahdharil ladzina yukhalifu dan seterusnya, hendaklah mereka takut kepada apa-apa yang Allah Taala marah dekat dia apabila dia tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW dan semua ayat-ayat. Ilmu perlu kepada kefahaman yang benar. Ini bukan berkenaan dengan hawa nafsu dan mentaksub pendapat-pendapat fiqh atau pendapat-pendapat mazhab tertentu. Sekarang masalahnya, makruh tu, kenapa ulama meletak perkataan makruh dengan makna tidak sampai haram? Sebab apabila satu hukum, apabila satu perkara yang Nabi SAW larang dalam masa yang sama, dalam masa yang lain Rasulullah SAW membenarkan hal tersebut. Macam mana cara menggabungkan? Di situlah ulama meletak suatu simpulan kalau benda tu makruh. Contoh, apa hukum kencing berdiri? Nabi SAW melarang kencing berdiri. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha kata, siapa yang kata Nabi SAW pernah kencing berdiri, maka dia berdusta. Sekarang ada sahabat yang kata Nabi SAW tak. Nabi SAW pernah kencing berdiri. Sekarang soalannya adalah, ulama mengambil simpulan daripada dua keadaan ini dengan mengata kencing berdiri itu makruh apabila tiada hajat untuk melakukan benda tersebut. Dengan segala hormatnya kita kepada ulama-ulama usul fiqh, dengan segala hormatnya kita kepada ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama usuliyun, kita akan kata ini adalah perbahasan yang sangat-sangat memerlukan kepada kefahaman dan mengambil sumber rujukan kepada ulama-ulama. Bukan setakat semangat kita sahaja, bukan setakat nafsu kita untuk mengamalkan sunnah. Betul, alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita nikmat yang sangat-sangat besar apabila Allah Ta'ala berikan kita kemampuan untuk mengamalkan sunnah. Tapi sekarang soalan, apabila orang tak buat benda tu, apa yang akan menjadi natijah dari perkara tersebut bila orang
tidak buat tersebut. Contoh yang kita balik semula daripada orang yang solat dengan pakai pelitup muka. Sekarang soalan, apabila orang solat dengan pakai pelitup muka, bila kata dia syarat sahnya solat, adakah dia wajib mengulang solatnya? Apabila kata ini satu syarat sahnya solat, ini perlu kepada dalil. Ini perlu kepada dalil, dan ini apabila tidak berjaya membawa satu dalil, maka dia hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata tanpa ilmu dan berkata-kata tanpa didasari oleh Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat boleh, semangat bagus, tapi mesti tetap dilandasi oleh basirah Al-Quran dan Sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.